Alamak, gua ni, gua ke depan dah. Dengan rakan-rakan adik yang berhormat kita yang ada di sini untuk makluman, kebanyakan yang bersama-sama dengan kita ni ada yang sebahagiannya merupakan lantikan Yang Pertuan Agong dan juga ada yang merupakan dipilih oleh Dewan Undangan Negeri. Ada di Selangor, Penang, Perak pun ada, Negeri Sembilan dan Sarawak dan Sabah. Ya. Jadi kita nak menyebutkan wakil daripada orang asli itu pun ada. Kuat sikit YB di Dewan Negara. Kuat sikit. Kita nak sebutkan bahawa kita berada di sini adalah kerana hari ini sebenarnya adalah permulaan kepada sidang khas Dewan Negara. Tetapi kita juga telah dimaklumkan dalam tempoh yang singkat, notis yang singkat, bahawa sidang Dewan Negara ditangguhkan dengan alasan bahawa Parlimen tidak menjadi tempat yang selamat. Walau bagaimanapun, kita nak memaklumkan bahawa Parlimen berdasarkan maklumat yang kita ada daripada KTM sendiri adalah dalam fasa 4 dan merupakan tempat antara tempat yang paling selamat dalam negara kita. Lalu sidang ini ditangguhkan, kita merasakan kesal dan kami berada di sini untuk menyatakan kekesalan kami dan seterusnya menjunjung kisah tuanku ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong bahawa sidang Dewan harus diadakan, Parlimen harus diadakan untuk dibahas, dibentang proklamasi dan ordinan-ordinan darurat. Bersama dengan kita adalah mantan pengurusi Kaukas Dewan Negara dan juga merupakan pengurusi kepada Jawatan Kuasa Reformasi Dewan Negara semasa di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, iaitu Senator Yusmadi. Dan seterusnya untuk memaklumkan ni, saya serahkan kepada Senator Yusmadi untuk memaklumkan apa sebenarnya yang menjadi hasrat kami pada hari ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan-rakan media. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan senator yang sudi hadir pada pagi ini dan terutama sekali kepada Setiausaha Dewan Negara, saudara-saudari. Kami di Dewan Negara pada hari ini ingin menyatakan sikap kami terhadap apa yang berlaku, terutama sekali keputusan untuk menangguhkan persidangan yang sepatutnya berlaku pada 5 bulan. Kerana pada pandangan kami sebagai Dewan Negara telah mengikut semua aturan yang mana untuk pengetahuan umum hari Jumaat yang lalu semua kami tak datang untuk buat ujian swab dan sebagainya. Dan kami pun seperti yang diinformasikan oleh Senator Nazira faham bahawa Parlimen selamat untuk dijadikan tempat bersidang kerana hampir 99% lah yang telah divaksinkan dan kalau mengikut apa dijelaskan oleh kerajaan sendiri, ia telah terjumlah apa dipanggil sebagai herd immunity. Jadi maksudnya selamat. Jadi kami khawatir bahawa penangguhan ini bukanlah penangguhan seperti yang dikatakan dan mungkin motif politik. Jadi sejak hari ini kami mengambil pendekatan yang sangat berhemah yang mana saya telah maklumkan kepada Setiausaha Dewan. Kami telah menyediakan satu surat kepada Tan Sri Rais selaku speaker Dewan kami. Itu speaker yang mana kami pilih, yang mana kami mengambil pendirian bahawa beliau ialah orang yang terbaik untuk menyelesaikan krisis ini. Jadi dalam kandungan surat ini antara lain kami mengatakan bahawa kami kesal dengan penangguhan tersebut yang dibuat secara notis yang amat singkat. Ya. Yang kedua, kami juga kesal bahawa cara proklamasi dan juga ordinan darurat tersebut dibatalkan tanpa melalui Dewan. Dan kami tahu di bawah pasal perlembagaan 150/3 ia perlu melalui kedua Dewan. Jadi kami di Dewan Negara menunggu bagi pihak kepentingan negeri, bagi pihak kepentingan minoriti, orang asli, OKU yang mana kami semuanya dipilih. Lantikan jadi Pertuan Agong. Jadi maksudnya apabila kami dinafikan untuk bersidang, jadi kepentingan-kepentingan ini tidak dihormati. Jadi kami percaya Tan Sri Speaker Dewan, Tan Sri Dr. Rais mempunyai satu bidang kuasa untuk membetulkan keadaan. Dan ini saya beritahu kepada rakan-rakan yang hadir pada hari ini, pengetahuan umum, Dewan Negara ialah Dewan pengimbang, semak imbang kepada Dewan Rakyat. Apa-apa ketidakpatuhan ataupun apa-apa tidak aturan di Dewan Rakyat boleh diperbetulkan oleh
kami di Dewan Negara. Jadi kami beranggapan kami mau peluang tersebut dan bagi pihak rakyat. Dan saya alhamdulillah mengucapkan terima kasih kepada Cik Sujari. Sebenarnya beliau pun saya tahu hari ini patut bekerja daripada rumah. Ucapkan terima kasih. Tetapi atas sebab saya tahu ingin memartabatkan Dewan Negara ini, beliau dengan penuh orang kata bersati bersetuju untuk menerima surat ini untuk pihak Tansi. Jadi saya dengan ini menyerahkan kepada jadi terima kasih dia. Sampaikan salam kami kepada Tansi. Sebenarnya kami ini dalam perbincangan dan kami percaya Dewan Negara adalah Dewan yang terbaik untuk bantu rakyat kerana kami semua terpilih secara demokratik. Dan sebenarnya sehingga hari ini tidak ada satu pun jawatan kuasa khusus di Parlimen yang mana kami Dewan Negara menawarkan untuk dijadikan Dewan Negara sebagai jawatan khusus untuk menangani COVID. Dan saya sendiri ketika mengepalai jawatan kuasa kerja reformasi Dewan Negara, kita telah wujud jawatan kuasa kerja COVID-19 Corona lagi. Jadi kita memang ahead of time. Malangnya jawatan kuasa tersebut telah dihapuskan dengan jawatan kuasa yang baru. Itu kami bersedia demi rakyat. Jadi kami di sini bukan nak berpolitik terlalu digambar-gambarkan itu. Bukan. Kami sebenarnya nak buat rakyat. Kami percaya di kala COVID ini semua perlu digabungkan. Dewan Rakyat, Dewan Negara, ahli politik, NGO dan Dewan Negara lah tempat terbaik. Dia ada wakil NGO, ada wakil negeri, ada wakil lantikan agung dan bipartisan. Jadi saya nak beritahu hari ini kami ini bukannya mewakili kes semata-mata. Betul kami ada kes, tetapi kami dari segi Dewan Negara mewakili negeri dan mewakili kepentingan yang mana dilantik oleh Yang Mulia Lantikan Agung. Itu kami dengan pasti yang menyerahkan kepada mereka. Terima kasih banyak. YB sini. YB sini. Hello. Apa ni? Hello. YB sini YB. Pusing sikit. YB di belakang sikit. Tak nampak YB Semadi. Okey. Alright. Terima kasih. Ada soalan tak? Handphone. Ada akan teruskan lagi. Ada nak sambung lagi. Okey, kita ada kenyataan media untuk rakan-rakan media. Saya akan baca secara ringkas dan soalan-soalan akan ditanya kepada pihak-pihak berkaitan. Kami ahli-ahli Dewan Negara menjunjung Kanan kasih. YB, pandang kanan sikit. Kami ahli-ahli Dewan Negara menjunjung kasih titah Duli Yang Mulia Ketua Agung yang menggesa Parlimen bersidang bagi membahas proklamasi darurat dan ordinan-ordinan berkaitan. Sebagai ahli Dewan Negara yang merupakan Dewan Legislatif tertinggi, the highest legislative body, kami bersetuju dengan titah Duli Yang Mulia Ketua Agung bahawa pembatalan proklamasi dan ordinan-ordinan darurat yang dibuat oleh pihak kerajaan secara tidak telus dan tanpa melalui kedua-dua dewan dan mendapat perkenan Duli Yang Mulia Ketua Agung adalah tidak sah dan tidak berhubungan. Kami juga ingin menyatakan kekesalan kami apabila persidangan Dewan yang dijadualkan bersidang pada 3 hingga 5 Ogos ditangguhkan dengan notis yang pendek tanpa mengikut peraturan mesyuarat Dewan Negara yang betul. Untuk pengetahuan media, kami hanya dimaklumkan pada mula dengan WhatsApp dan hanya beberapa hari yang terakhir ini dapat Kami juga dimaklumkan bahawa hampir semua ahli Parlimen termasuk ahli Dewan Negara dan Kementangan telah menerima 2 dos vaksin yang melayakkan herd immunity. Kalau 90% telah ada 2 dos, herd immunity hanyalah 80%. Jadi kami berpandangan Parlimen tempat yang sama untuk sidang. Ya, kami juga menyatakan pendirian tegas kami untuk tidak bersetuju dengan sikap derhaka yang ditunjukkan oleh pihak kerajaan yang membelakangi titah yang tersambung. Kami di sini jelas kami tidak mahu terlibat di dalam apa-apa perkara yang boleh merosakkan nama baik Dewan Negara kerana kami tahu Parlimen bermaksud untuk pasal 44 yang Ketua Agung, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Kami tidak mahu bersekongkol dengan apa-apa perkara yang terjumlah pada penderhakaan. Kami percaya Dewan Negara yang berfungsi sebagai semak dan imbang proses legislatif di negara ini perlu bebas. It must be independent daripada cengkaman pihak eksekutif yang tidak menghormati sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan seperti yang diperuntukkan dalam Peraturan Peruntukan. Kami percaya walaupun apa yang berlaku mungkin ada kesalahan ketidakaturan di Dewan Rakyat, Dewan Negara perlu diberi peluang untuk betulkan kerana itulah tujuan Dewan Negara untuk dijadikan semak imbang kepada proses legislatif di negara. Jadi saya jemput kawan-kawan kalau ada yang nak cakap. Kita jemput wakil daripada orang asli. Silakan. Senator Bob. Ini kita akan WhatsApp dia punya PDF tadi ya. Okey, terima kasih. Sepatutnya kami pada hari ini, saya Manula Muhammad itu mewakili masyarakat orang asli di dalam Dewan Negara ini
dan sepatutnya kita bersidang daripada 3 sehingga 5 hari bulan, tapi tidak dapat dijalankan kerana kerajaan telah membatalkan persidangan. Bagi saya ini satu kekesalan bagi saya yang mewakili masyarakat orang asli, kerana banyak perkara-perkara yang kami sendiri tidak boleh bangkitkan di dalam Dewan Negara. Jadi ini sangat untuk kita kan. Lebih-lebih lagi sekarang ini pandemik COVID-19 ini yang banyak terkesan, khususnya masyarakat orang asli di luar bandar dan bermacam-macam perkara berbangkit yang saya sendiri tidak boleh bawa ke Parlimen untuk dijawab oleh Menteri. Terima kasih. Daripada Negeri Selangor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera semua. Terus. Terima kasih banyak kepada Kita kenalkan, Senator daripada Selangor. Ahli Selangor. Tulis. Saya Senator mewakili Dewan Negeri Selangor rasa kesal dan sepatutnya pada hari ini kami Ahli Dewan Negara diberi peluang untuk menyampaikan hak rakyat dalam Dewan Negara. Kita maklum bahawa Dewan Negara is the highest authority of the state yang dalam constitution pada beri peluang untuk bahaskan isu rakyat khususnya bagi menangani COVID-19 ini. Kita maklum bahawa wabak ini semakin menggila, jumlah kematian semakin meningkat yang ia perlu perhatian serius daripada kerajaan, khususnya di Negeri Selangor yang sangat tinggi. Saya rasa kesal dalam hal ini kerana sepatutnya isu COVID ini diselesaikan bersama yang kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga pihak bersetempatan. Malangnya kerajaan negeri tidak diberi ruang untuk membantu rakyat dalam menangani isu ini. KKM tidak ada kemampuan untuk melaksanakannya sebab KKM terhad. Kerajaan negeri bersedia untuk membantu. Bahkan jika kami nak beli vaksin, bertangguh-tangguh nak beli vaksin. Negeri Selangor menawarkan diri untuk beli 2 juta vaksin. Tapi jumlah yang kita minta tidak dapat. Seperti besar jumpa Menteri yang bertanggungjawab berjanji untuk serah, tapi jumlahnya masih belum mencukupi. Sebab itulah kita menggesa supaya kami diberi ruang untuk bercakap, membahas dalam Dewan Negara. Malangnya Dewan Negara yang Dewan tertinggi di negara ini tidak dapat berfungsi kerana ditangguhkan. Saya melihat peruntukan ini lebih kepada bermotif politik. Bila Dewan Rakyat ditutup, Dewan Negara juga tutup. Kita maklum bahawa kami semua sudah divaksinkan dan jumlah kami tak ramai. Sepatutnya Dewan Negara dibuka untuk berbahas isu-isu berkaitan rakyat, khususnya berkaitan dengan COVID-19 ini. Kita sambung dengan Senator Suras. Okey, terima kasih. Saya Asur Racing daripada Selangor. Perkara saya nak minta atau tanyakan ialah satu. Kalau sekiranya Parlimen ini tidak selamat, banyak kes COVID, macam mana mereka adakan PAC dalam bangunan Parlimen? Apa niat mereka untuk adakan satu persidangan atau persidangan Parlimen ini tak dibenarkan? Dan paling penting ni, sebab kita adakan persidangan ini untuk memberikan menyuarakan surat masyarakat. Kes-kes ni sabar, ramai yang mati. Yang sakit tu boleh tapi yang meninggal tu tidak boleh dikeluarkan balik atau datang balik. Itu yang masalah kita nak tolong kerajaan ini, tapi kerajaan ini tidak mahu dengar pada kita. Dia ambil tindakan secara melunda dan tak consider langsung kita punya suara ini. So saya harap kali ini harus berhenti serta-merta, panggil sidang, panggil mesyuarat, kita dah bersuara. Kita ini wakil rakyat untuk menyuarakan masalah rakyat kat sini. Terima kasih. Okey, kita juga ada wakil dari Sabah Sarawak, kita daripada Sabah dan Sarawak, Adrian daripada Sabah. Ya, terima kasih kepada rakan media. Bagi saya sangat kecewa lah sebab untuk datang menghadiri persidangan ini saya kena datang awal hari Jumat minggu lalu sampai mendapatkan saringan COVID. Dan sudahlah penerbangan kita sekarang ini ke Kuala Lumpur terhad. Dan saya harus melalui kuarantin beberapa hari untuk sampai dapat keputusan saya. Dan untuk sampai di sini dan tidak dapat menyuarakan hasrat dan juga suara-suara rakyat dari Sabah yang sekarang ini adalah dari segi pemberian vaksin, dari segi immunity dan pembantuan tadi banyak memalukan. Dan kita juga masih banyak perkara-perkara yang harus dijawab oleh kementerian dan juga menteri-menteri yang berkaitan dengan usaha-usaha memberi vaksin ini ke Sabah. Sampai sekarang ini tidak diberi peluang.
Dan saya juga mendapati bahwa sepatutnya jawaban-jawaban menteri itu kemarin tidak cepat jawaban. Jadi peluang kami untuk menyuarakan pendapat dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di negeri Sabah itu tidak dapat dibawa. Dan ini sangat mengesalkan juga, bukan saja untuk rakyat di Sabah tapi rakyat di seluruh Malaysia. Sebab Parlimen adalah tempat kita tertinggi di dalam negara ini untuk mewujudkan polisi-polisi yang sepatutnya membincangkan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah COVID ini. Tapi masalahnya kerajaan sekarang sibuk berpolitik, menjaga jawatan, menjaga kepentingan mereka. Jadi bila orang kehilangan nyawa, macam mana? Siapa yang akan bertanggung jawab bakal nanti? Jadi saya sebagai ahli Dewan Negara dari Sabah, ini menunjukkan rasa kesal dengan penangguhan ini yang bagi saya tidak memenuhi keperluan perlembagaan dan juga melanggar tata cara Parlimen. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Senator Alan Ling dari Sarawak. Secara ringkas, terima kasih semua. Saya memang amat suka cita kerana seperti yang dikatakan rakan saya dari Sabah, saya juga sudah bersiap sedia terbang ke sini pada hari Khamis, membuat sortis pada hari Jumaat, keputusan dikeluarkan pada hari Ahad dan bersiap sedia untuk bersidang hari ini. Ini satu masyarakat khas. Dan saya sekarang nak satu campur tangan kebijaksanaan Tan Sri Rakyati. Saya yakin beliau dapat membuat keputusan yang dalam masa yang singkat. We need him to interfere and make a decision. Okay? Saya sanggup tunggu di sini. Sedangkan flight terhad, saya sanggup tunggu di sini untuk 1 minggu ini supaya ada satu arahan baru untuk kita bermesyuarat. Kita semua bersiap sedia bertunggu keputusan Tan Sri Rakyati. Oleh kerana itu, hari ini kita hantar memorandum supaya mesyuarat ini dapat diadakan. I'm willing to wait. I come here for the people, okay? Not come here, despite all this COVID, the threat and all this, we are here for the people. Nak bela nasib rakyat, nak menghadapi, nak membawa suara rakyat ke Dewan Negara, Dewan yang mulia ini. Itu saya amat duka cita. Tetapi saya bersiap sedia menunggu keputusan dalam minggu ini. So I won't be going back. I will wait until we have a new date. Okay, we are all here to wait for a new date. One to bahas, one to bring. This is our landasan, this is our medan. Okay, that's all. Thank you. Senator Kuning, mewakili Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, dipilih oleh Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Pagi saya ini wakil dari saya yang biasa ataupun oleh rakan-rakan saya juga. Kami amat suka dengan keputusan yang Dewan Negara telah ditangguhkan. Tanpa sebab yang boleh kita terima. Sekarang rakyat jelata di Malaysia menderita. Kita amat penting. Saya tengok kes macam bunuh diri, kes domestic violence yang meningkat. Ini amat menggelisahkan. Jadi inilah tempat untuk kita bincang, dapat membahas, tapi kita tidak diberikan peluang langsung. Jadi kami semua ini berharap kerajaan Perikatan Nasional betul-betul prihatin kepada rakyat dan bukan untuk demi politik atau jawatan masing-masing saja. Terima kasih. Ya, Datuk Kasih Badas daripada Negeri Sembilan. Dengan Dr. Kita daripada Negeri Sembilan, senator daripada Negeri Sembilan dipilih oleh Dewan Undangan Negeri Sembilan. Memang kita rasa amat kecewa lah. Kita tidak boleh bersidang di Dewan yang sebenarnya kita kena bersidang, tapi kena bersidang di sini. Lagi kita punya pendapat kepada para perwakilan di pemberi kerja ini. Memang Negeri Sembilan ada banyak isu yang kita nak berbahas. Sebab negeri Sembilan betul-betul negeri yang kecil. Jumlah penduduk pun tak sampai 1.5 juta. Tapi kes yang ada di Negeri Sembilan, kadang-kadang kita nombor 3, nombor 2. Kalau nombor 2, nombor 3 di Parlimen tak apa, di Olimpik tak apa. Tak apa, tapi di kes COVID memang paling tinggi. Semalam pun ada dekat-dekat 900. Setiap hari ada lebih daripada 700 kes. Negeri Sembilan memang satu tempat PPV yang paling banyak kita dapati. 62 kalau tak salah. Terbesar itulah yang besar sekali di Malaysia. Tetapi pada vaksinasi ini memang
kita di tangga yang bawah. Kenapa? Ini semua parlimen lah yang kena jawab. Kena jawab di dalam parlimen. Tetapi kita tidak ada peluang. Memang kita rasa kecewa lah. Okey? Ya, okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Last daripada Dewan Undangan Negeri Perak. Sekejap lagi. Undangan Negeri Perak. 2 minit tu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam kasih sayang dari saya, Senator Tok Abah Negeri Perak. Dulu Negeri Perak kita bersidang bawah pokok di bawah matahari. Terima kasih banyak pada semua wartawan yang sudi datang pada kami hari ini. Dewan Negara ni, parlimen ni dia bicameral disebut. Ada Dewan Rakyat, ada Dewan Negara. Baik, jadi paling tidak kehadiran kami pada hari ini nak menyampaikan mesej bahawa sebenarnya sebagai institusi parlimen, Dewan Negara adalah dewan yang tertinggi dan salah satu komponen parlimen ialah Yang di-Pertuan Agong. Kalau dah Yang di-Pertuan Agong berkita sampai 3 kali, ini segala prinsip yang ada dalam rukun negara, kerajaan yang gagal ni dia langgar semua. Langgar Yang di-Pertuan Agong, langgar perlembagaan, langgar kedaulatan undang-undang, tak ada adab dan tata susila. Jadi bagi kami, apa yang kami cuba nak sampaikan, kami membawa, saya dari Dewan Undangan dipilih oleh Dewan Undangan Negeri Perak. Saya bawa wakil suara orang dari Negeri Perak. Ismadi bawa orang dari Pulau Pinang. So ada pula wakil yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi kenapa hak ini dinafikan? Akhir sekali yang saya nak sebutkan ialah prinsip yang paling penting yang kita nak pertahankan ialah negara ini, pembinaan negara bangsa ini boleh dibuat puluhan tahun kerana kita pertahankan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Dan itulah maksud yang kami nak sampaikan pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rumusan, kehadiran kami di sini adalah sebagai respon. Sepatutnya ada sidang Dewan Negara, tetapi telah ditangguhkan, maka kita sampaikan surat cadangan dan memohon ruang untuk kita berbincang dengan Speaker Dewan Negara supaya Dewan Negara boleh meneruskan sidang seperti mana yang disebutkan tadi. Kita tidak boleh terikat dengan hanya Dewan Rakyat. Sementara Dewan Rakyat ditangguhkan, maka Dewan Negara harus tangguh. Kita ada tanggungjawab. Saya sendiri adalah lantikan Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Memandangkan titah Tuanku itu adalah sebahagian daripada urusan parlimen, maka adalah tanggungjawab kami untuk mempertahankan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Kita dibentangkan proklamasi dan darurat di Dewan kedua-dua Dewan dan tidak dilakukan. Kami nak rumuskan bagi pihak Senator Dewan Negara, prinsip-prinsip rukun negara telah dilanggar. Demokrasi berparlimen telah dirosakkan. Keluhuran perlembagaan telah dimusnahkan. Kedaulatan raja berperlembagaan telah dikhianati. Jadi kami berada di sini adalah untuk mempertahankan semua institusi yang menjadi pembentukan kepada negara kita. InsyaAllah. Jadi kita ucapkan terima kasih dan kepada rakan-rakan media dan laporkanlah yang terbaik. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita semua dan untuk negara kita. Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pegawai keselamatan, bagi pertangan kepada wakil, dan juga pihak keselamatan daripada Parlimen, di bawah pimpinan Cik Rabi.